TV KPM. Seronoknya kalau dapat buat perabot mengikut cita rasa sendiri kan? Tapi macam mana caranya? Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Hari ini bersama-sama dengan saya Ria, selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Diharapkan dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, kita masih lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, terus patuh pada SOP. Ke mana jua anda pergi, apa jua yang anda lakukan, jangan lupa pakai pelitup muka, face mask anda dengan betul, penjarakan fizikal bersama yang lain kena jaga sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan, gunakan air dan juga sabun selama 20 saat dan pakailah gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini untuk slot sukses SPM 2021, kita akan belajar mata pelajaran pembuatan perabot. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan saya pada hari ini? Jom kita saksikan. Baik, anda kembali bersama Ria. Yang pastinya anda dapat saksikan tadi kita punya biodata guru pada hari ini. Jadi saya ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Nur Saliza binti Syahari. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baiklah, mungkin Cikgu boleh memperkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton. Silakan Cikgu. Okey, pada semua anak-anak murid saya Puan Nur Saliza binti Syahari, lebih sinonim dengan nama Cikgu Sally. Okey, akan mengajar kamu pada hari ini dalam subjek pembuatan perabot. Okey, jadi Cikgu mungkinlah kalau kita tengok tadi mengenai perabot, saya pun teringin sebenarnya Cikgu menghasilkan perabot daripada inspirasi saya sendiri ya Cikgu. Jadi mungkin Cikgu boleh kongsikan lagi apa yang menariknya untuk topik kita pada hari ini Cikgu. Silakan. Okey, kalau kita dah ada kemahiran membuat perabot, okey, apa salahnya kalau kita menjana pendapatan daripada pembuatan perabot yang kita dah hasilkan tu. So, kita nak buat apa? Kita jual. Okey. Sebab kemahiran tidak semua orang ada. Betul. Dan mungkin keunikan yang ada pada perabot yang dihasilkan itu boleh membuahkan orang kata rezeki mungkin Cikgu hasilnya kan. Kita tak tahu Okey, baik Cikgu. Kalau dah Cikgu ada kat sini, sememangnya kita nak mengalu-alukan juga kedatangan murid-murid kita di Google Meet. Okey, kalau boleh saksikan di belakang ini. Okey. Kita ada daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melati Kuala Lumpur Wangsa Melawati. Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Okey, mungkin boleh saksikan. Okey, mungkin adik-adik kita boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulakan dengan adik Syawal, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harith Syawal bin Abdul Aziz dari Sekolah SMK Wangsa Melawati. Cita-cita saya jadi askar. Okey, seterusnya kita ada adik Hazmi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi bin Muhammad Asri. Cita saya nak jadi doktor. Okey, dan yang terakhir daripada Sekolah Menengah Wangsa Melawati kita ada Muhammad Hidayat, silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hidayat bin Jomin dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Menjadi? Cikgu. Okey, dan wakil daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Lokman, Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Silakan Adik Iskandar memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iskandar Hakimi daripada Sekolah Datuk Lokman. Lepas tu cita-cita saya ingin menjadi polis. Wah, nampak gaya mereka ni sudah ada cita-cita Cikgu dan insya-Allah kita doakan tercapai ya Cikgu. Dan baik, untuk subjek pada hari ini pembuatan perabot, topik keusahawanan ya Cikgu. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, mungkin Cikgu boleh
ke arah saya terlebih dahulu, Cikgu. Kita mengamalkan SOP, Cikgu. Sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman, Cikgu, untuk kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Baik, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar berserta dengan murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran pembuatan perabot, dan sekali lagi saya bersama-sama dengan Cikgu Nur Saliza binti Syahari yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik vocational bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Baik, Cikgu. Kalau betul. kita tengok ada murid-murid di belakang ni, pastinya saya yakin mereka pun sememangnya dah tak sabar, Cikgu, nak memulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Tapi mungkin kita nak tanya dahulu pandangan murid-murid kita kesemuanya lah hari ini, Cikgu. Dan kita tahu mereka pun dah mula masuk sekolah balik kan. So mungkin Syawal boleh berkongsikan perasaan Syawal dah masuk sekolah ni, dah orang kata bersemuka kembali sesi pembelajarannya. Apa perasaan Syawal? Perasaan saya teruja nak masuk sekolah balik. Teruja masuk sekolah kerana nak refresh balik apa yang tertinggal. Apa yang cikgu ajar lah secara Memangnya PDPR rindukanlah suasana belajar di sekolah. Okey, seterusnya Hazmi, silakan. Hazmi Aiman. Saya teruja dengan pembukaan sekolah ni kerana dapat jumpa kawan-kawan, guru-guru. Jadi senang belajar dekat Okey. Dekatkan mic tu dengan mulut sikit boleh, Hazmi? Tak berapa nak dengar, tak berapa nak jelas suara Hazmi tu. Bila kita online kan, Ulang Ria? balik boleh, Hazmi? Apa? Ulang balik boleh? Boleh? Okey, silakan Hazmi. Saya teruja dengan pembukaan sekolah ni dapat jumpa kawan-kawan, cikgu-cikgu. Senanglah belajar depan-depan. Kalau kelas online tu macam susah sikit lah. Itulah kan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelajar, ya, Cikgu. Baik, Muhammad Hidayat, silakan kongsikan keterujaan adik Hidayat setelah kembali sekolah bersemuka seperti biasa. Saya berasa gembira kerana dapat masuk sekolah lagi sekali. Dapat masuk sekolah sebab dapat jumpa Ya. Line-nya macam tersekat sikit, ya, Cikgu. Ya, itulah masalah bila kita secara PDPR pun kan. Salah Okey, satu. tak apa. Kita nak teruskan dengan wakil daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Lokman, iaitu adik Iskandar. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya terasa gembira, excited dan rindu dengan kawan dan guru kat sekolah Datuk Lokman yang selalu mengajar saya. Dan saya akan mengambil peluang ini untuk fokus dalam mata pelajaran yang saya terlepas. Baik, itulah semangat yang kita mahukan sebenarnya, Cikgu. Itulah yang kita harapkan kan. Tapi ingat, dalam kita dah masuk sekolah balik, Cikgu, SOP jangan dilupa, jangan diabaikan. Baik, saya pasti semua dah bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi mata pelajaran pembuatan perabot. Saya serahkan kepada Cikgu Saliza. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Ria. So, hari ini cikgu akan mengajar bersama-sama dengan anak-anak murid tentang projek keusahawanan. Okey, tadi Ria pun dah cakap teruja kan bila kita boleh design, mereka bentuk sendiri perabot macam mana kita nak kan. So, hari ini kita akan belajar tentang modul 8. Untuk pengetahuan Ria, modul 8 adalah modul yang terakhir dalam sukatan mata pelajaran kita. Okey. So, dalam projek keusahawanan ni, cikgu nak terangkan dululah apa yang cikgu nak ajar dan apa kriteria kejayaan daripada murid-murid. Okey. So, saya bagi, murid dapat. Okey, cikgu. So, saya nak
dalam projek usahawanan dia ada 3 topik, iaitu dalam kandungan asas, sebab kita dah buat penjajaran semula disebabkan pandemik. Kita telah buat penjajaran semula. So dia ada kandungan asas, kandungan tambahan, kandungan pelengkap. So kita fokuskan kandungan asas dahulu. Dalam kandungan asas, dia akan belajar pengenalan asas keusahawanan di mana membincangkan prosedur pendaftaran perniagaan dan juga mencadangkan strategi pemasaran. Seterusnya, dia akan belajar membina rancangan perniagaan di mana di sini belajar akan belajar membuat justifikasi kos. Mana duit tu sangat penting kan kalau kita tak pandai mengurus. Betul, cikgu. Seterusnya dihasilkan dokumentasi. Di mana kalau semua yang mana menjadi peniaga, dia mesti tahu benda ni, dia kena buat benda ni. Sebab inilah keyakinan untuk pihak bank memberi pinjaman. Seterusnya, projek keusahawanan kita menghasilkan laporan dalam pelbagai media. Laporan ni penting sebab negara kita ada LHDN, betul. Inilah laporan yang kita perlu sediakan untuk taksiran cukai dan sebagainya. Okey. Tapi kita hanya belajarlah. Nanti bila kalau kita dah betul-betul jadi peniaga, barulah kita buat secara betul lah kan. Ini untuk pengetahuan anak murid. So saya harap kamu boleh buat apa yang cikgu nak. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, cikgu bahagikan apa yang kita nak belajar dalam hari ini dalam 4 bahagian. Okey. Isi kandungan cikgu yang pertama, cikgu akan terangkan tentang projek keusahawanan. Okey. Seterusnya, kita fokus tentang teknik menjawab. Okey, teknik menjawab bahagian A, bahagian B dan seterusnya. Cikgu naklah rumusan daripada anak-anak cikgu. Adakah yang cikgu ajar ni dapat membantu 100% anak-anak saya nak menjawab sukses dalam SPM 2021 pada Mac 2022. Itulah dia. Baik, cikgu. Ya. Okey, seterusnya, cikgu. Okey. Seterusnya, kita kenalah tahu dulu definasi, betul? Kalau kita kena tahulah pengenalan, definisi, intipati, projek keusahawanan. Okey. Yang pertama, kita kena tahu tentang definisi apa itu peniaga. Apa itu usahawan? Ada beza tak? Dia rasa ada beza? Ada, cikgu. Mesti ada kan? Apa itu perniagaan? Atau hanya sekadar imbuhan? Kan? Sini usahawan, ini keusahawanan. Okay. Dia ada perbezaan. Jika peniaga, anak-anak semua, murid-murid, individu tu hanya menjalankan aktiviti menjual. Jual, beli dan dia dapat untung. Kalau usahawan, dia mengendalikan sebuah perniagaan dengan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya. Dia ambil risiko sebab dia yang cipta produk tu dan dia jual. Untung rugi dia yang tanggung. Okey. Dia bukannya sekadar ambil, jual. Ini tak, dia yang mencipta. Okey. Kalaulah perniagaan, dia satu organisasi yang sah. Okey. Yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan ataupun entiti-entiti perniagaan lah. Okey. Tetapi keusahawanan adalah kebolehan, kemampuan seseorang. Tak semua orang boleh jadi usahawan. Okey. Menurut keperluan perniagaan, dia akan teroka dari segenap segi dia akan teroka. Bagaimana dia nak pasarkan, bagaimana dia nak bantu usahawan. Contoh saya bagi sekarang adalah yang paling kita tengok usahawan yang kiat berkembang macam cendawan tumbuh. Usahawan apa? Usahawan kecantikan. Produk menguruskan badan. Okey, dibuat kajian, produk untuk memutihkan muka. Betul kan? Banyak kan usahawan-usahawan. Dia bukan hanya beli, dia
benda tu dia ambil, dia jual. Tapi dia kaji. Dan cikgu, saya ada soalan cikgu. Pastinya ada perbezaan lah apabila kita tengok peniaga dengan usahawan cikgu. Pasti ada bezanya, betul tak? Ya, mesti ada beza. Okey, kita mestilah tahu apa itu perbezaan-perbezaan antara peniaga dan juga usahawan. Usahawan ni dia memang mementingkan keuntungan. Okey, di samping dia sumbang jasa kepada masyarakat. Macam saya kata tadi, okey, dia sumbang jasa kepada masyarakat untuk sentiasa berfikir, mencipta dan mengubah suai sesuatu yang baru dan berani mengambil risiko. Kalau peniaga, dia hanya pentingkan keuntungan sahaja. Kalaulah produk tu masuk ke kedai dia, tak dapat untung, dia tak nak ambil dah produk tu. Okey. Dia cari produk baru. Okey, contohnya Dia tidak berkembang lah, saya boleh kata. ya, dia tak berkembang. Dia just mana produk yang laris, dia akan ambil letak kat kedai dia. Mana yang tak laris, dikurangkan. Stop. Kan? Okey, dia hanya melakukan aktiviti jual beli dan dia tak berani ambil risiko. Sebab tu bila dia tak akan ambil stok yang banyak kalau produk tu tak jalan. Rugi dia. Tapi dia itu berlakunya kerugian lah ya cikgu. Seterusnya kita pergi kepada jenis perniagaan. Okay, di Malaysia ada 4 jenis perniagaan. Okey. Yang pertama, milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Okey. Dia boleh kongsi dengan adik-beradik, dia boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita ada syarikat awam, syarikat persendirian, di mana di sini ada perbezaan dia. Okey. Jom kita lihat perbezaannya. Okey. Perbezaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad. Okey, kita boleh tengok perbezaan dari segi pemilikan. Okey, kalau individu semuanya sendiri. Modal dia sendiri, pengurusan dia sendiri, untung rugi dia sendiri, penubuhan dia pun sendiri, di mana modal semua sendiri. Dia sendiri yang uruskan. Okey, modal sendiri, duit simpanan sendiri, pentadbiran sendiri, untung rugi pun dia dapat kat dia seorang. Kalau perkongsian, milik dia mesti 2 orang hingga 20 orang. Dan diperoleh daripada masing-masing. Bila kita kongsi, kita kena berkongsilah modal. Kan? Dan pengurusan ikut kepakaran. Contohnya, saya pakar bahagian pengeluaran. Macam Ria pakar tentang pemasaran. Sebab Ria pandai bercakap, kan? Hebat dalam membuat promosi, penerangan. So, kita bagi ikut kepakaran. Penubuhan dia pun, dia perlu mendaftar dengan pendaftar perniagaan. Okey, berbanding dengan syarikat, dia mesti bilangan ahli dia, kalau syarikat persendirian, dia mesti seorang hingga 50 orang. Dan ini syarikat awam, dia tiada had maksimum. Okey, syarikat awam macam yang paling macam TMB. Okey. Diperoleh daripada modal dia daripada jualan saham. Berapa saham yang dia nak. Lepas tu dia mesti ada lembaga pengarah. Dia ada lembaga pengarah dan dipilih oleh pemegang share dalam mesyuarat agung tahunan. Maksudnya dia ada AGM. Orang selalu sebut AGM kan, annual general meeting kan. Kan bila ada dalam syarikat dan dia perlu pamerkan kepada awam. Kan dia ada iklan dalam surat khabar kan. Dia bentang keuangan dia kan. Betul. So penubuhan dia di bawah akta syarikat lah. Okey. Seterusnya liability, untung rugi, cukai pendapatan. Ni kita boleh tengoklah. Okey. Dia akan agihkan dalam bentuk dividen kalau syarikat, dan juga syarikat awam pun dividen dan bonus. Okey. Kalaulah sendirian berhad, semuanya ambil semua sendirilah. Betul. Kan? Kalau untung rugi semua dapat kat kita seorang lah. Dan juga perkongsian kita akan bahagi ikut modal yang kita keluarkan. Okey. Dan seterusnya kita pergi prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran sekarang ni semuanya disebabkan pandemik. Semua kebanyakan syarikat pendaftaran membuat dalam talian. So, isi borang dalam talian, kita hantar dalam talian dan kita bayar pun dalam talian. Okey, dalam talian semua sekarang kan. Memudahkan. Memudahkan. So, kamu bolehlah daftar syarikat dekat
e-Bits online dekat SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Baik cikgu. Sebut pasal dah daftar syarikat ni, mesti kita nak tahu juga strategi cikgu. Kita nak pasarkan produk kita kan. Cikgu, macam mana tu? Okey, strategi pemasaran. Bila kita dah ada syarikat, mesti kita ada strategi pemasaran. Di mana biasanya strategi pemasaran orang menggunakan ada strategi 6P, ada strategi 4P. Bila kita pergi kursus ke mana-mana, biasanya penceramah akan terangkan kita buat strategi 4P, 6P. Apa itu 6P, 4P? Tapi sekarang ni saya ambil 4P sajalah. Okey. Memadailah dengan kita kan masa bersekolah. Okey. So, kita pergi kepada strategi pemasaran 4P, iaitu sebenarnya P itu diambil daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu price, product, promotion dan juga place. Okey. Di mana price, okey. Saya nak tanyalah murid-murid. Price. Bagaimana kita nak strategi pemasaran kita tentang harga kalau kita nak guna? Macam mana Iskandar? Boleh ke? Silakan Iskandar. Price. Apa soalannya tadi cikgu? Strategi pemasaran menggunakan kaedah harga. Sekarang macam ni mana? Yang banyak kita mainkan dekat yang syarikat online yang sekarang ni yang famous tu, yang semua orang nak PP tu. Okey. Cikgu sebut itulah. Okey. Macam 99 RM9.90 sen. RM9.99 sen. Oh, murah lagi ni. Kalau orang kata harga dia RM10, dah jadi mahal. Orang macam kita mainkan harga dekat situ supaya orang nampak harga tu murah. Itulah kita panggil strategi pemasaran menggunakan kaedah harga. Okey, baik. Kita nak dengar juga jawapan daripada Iskandar sekejap je lagi cikgu, boleh? Boleh. Okey, anda jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran pembuatan perabot, dan Ria bersama-sama dengan Cikgu Nur Saliza binti Syahari daripada SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan strategi pemasaran. Kalau tadi Cikgu dah pun terangkan mengenai harga. Okey, ataupun price, yang mana kita tanya Iskandar tadi tapi jawapannya dah diberikan oleh cikgu. Kan pantas sekali, di mana orang kata perbandingan harga yang macam 499, 9.99. Padahal orang kata dah nak lagi 1 sen nak menghala ke RM10. Tapi mungkin itulah permainan harga cikgu. Okey. Dan mungkin seterusnya cikgu, strategi pemasaran yang kedua? Strategi pemasaran yang kedua ialah tentang promosi. Iskandar ataupun anak-anak murid saya yang lain, apa promosi yang giat sekarang ni, yang sangat berkuasa sekarang ni, yang boleh menarik pelanggan? Orang membeli. Mungkin ada yang nak kuasa jawab apa yang kita panggil sekarang? Dari segi pemasaran. Segi pemasaran. Media sosial ya cikgu? Ya. Kuasa apa? Kuasa apa? Saya pasti murid-murid kita ada media sosial. Kuasa V. Apa tu V? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Kuasa apa V? Kuasa viral. Yes, betul. Hebat. Kuasa viral. Sekarang ni promosi memang kalau kuasa viral, walaupun benda tu tak sedap, tak cantik, tapi disebabkan viral, semua orang nak. Semua orang nak miliki. Itu kita kena pandai. Seterusnya kita pergi kepada tempat. Tempat kita kena tengok persekitaran kita. Kalau persekitaran itu orang kayangan, kita janganlah buat produk biasa-biasa. Kita kena buatlah orang kayangan, sebabnya dia ada banyak ini kan. Betul. Pulus dia besar. So takkan kita nak buat yang biasa-biasa. Dia boleh untuk membeli. Dia boleh, dia ada tinggi. kuasa. So kita buatlah ikut persekitaran kita. Produk tu, kalau produk tu produk tu dikeluarkan secara bermusim ke, kalau macam produk hari raya, kita kena buatlah perabot yang hari raya, semua orang nak tukar perabot baru. Kita kena ada come out dengan keluarkan desain baru. Sebab orang nak tukar perabot baru kan. Betul. Seterusnya kita pergi kepada rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan tadi cikgu dah cakap. Kita nak meyakinkan pihak bank.
Sebab kita nak buat pinjaman. Kita tak adalah banyak duit sampai 2-3 juta dalam akaun kan. So kita kena buat pinjaman. So kita kena sediakan rancangan perniagaan yang TikTok. Okey? Dan sebagai garis panduan untuk kita menguruskan perniagaan kita. Okey, seterusnya. Ini yang paling penting. Bank akan tengok kos kita. Baru bank akan bagi duit. Dia yakin. So kita kena pandai main dekat sini. Kita kena tahu apa itu kos bahan, kos upah, kos sampingan, kos pengeluaran. Di mana bahan adalah bahan saja. Okey, bahan apa kita nak pakai? Itu adalah kos bahan. Kos upah adalah upah orang yang membuat tu. Okey, pekerja-pekerja yang lain tu bukan kos upah. Oh. Itu adalah kos sampingan. Macam security guard. Okey. Macam penyelia. Itu bukan gaji penyelia, bukan kos upah. Betul, cikgu. Kos sampingan yang tadi saya cakap. Okey? Bil elektrik, bil air, bil telefon, gaji penyelia dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan orang yang buat produk kita. Dan juga kos pengeluaran adalah jumlah keseluruhan kos. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Jumlah bahan adalah bahan saja. Kos upah, masa darab dengan upah dan kos sampingan. Seterusnya, kos pengeluaran tadi cikgu dah cakap, keuntungan. Dan peratus keuntungan kita kena tentukan. Kita nak 100%, 200%. Sebab itulah kalau kita tengok perabot, bila dia jual di luar, dia boleh bagi diskaun sehingga 80%. Sebab keuntungan dia 200% dia dah ambil daripada kos pengeluaran. Sebab tu dia boleh bagi. Kalau dia jual 80% diskaun, dia masih ada 120% keuntungan lagi. Betul. Dia masih ada untung. Patutlah cikgu bila saya pergi ke kedai perabot ada yang menawarkan diskaun sehingga 80%. Jadi kita pun terfikir jugalah di mana untungnya kan. Rupanya 200% cikgu. Dia ambil 200% ataupun dia ambil 100% daripada kos pengeluaran. Kalau 100%, kos pengeluaran RM50, 100% maksudnya dia dah ambil untung RM50. 2 kali ganda lah. Kalau dia ambil 200%, bermakna dia jual RM250. Betul. So dia masih ada untung kan. Kita pergi kepada projek keusahawanan. Tujuan kita, okey, di mana projek keusahawanan ni tadi kita buat untuk jual. Seterusnya kita buat untuk kita laksanakan. Okey, di mana kita beri gambaran tentang pasaran terkini, kita kenal pasti ancaman pesaing, cara kita merancang agihan produk kita, kita mengurangkan risiko kerugian. Okey, di mana dalam pelaksanaan kita mula dengan stor penyimpanan, kita keluarkan. Lepas kita keluar, kita semak. Lepas kita semak, kita bawa dia ke ruang pameran. Lepas kita bawa ke ruang pameran, barulah kita pembeli akan datang buat pilihan dan pembeli bayar dan kita hantar. Ini adalah prosedur kita lah. Okey. So, penilaian projek kita boleh nilai dalam 3 iaitu matlamat, pelaksanaan dan pencapaian. Ini kamu boleh rujuk dalam buku teks nanti. Okey, bersama cikgu-cikgu di sekolah. Okey. Saya nak pergi kepada laporan pelaksanaan. Kamu boleh menggunakan Digital Tool Resources. Okey, DTR. Okey. Di mana sekarang ni kalau kamu belajar Word, Excel, kan? Apps yang ada dalam komputer. Okey? So, kita pergi kepada teknik menjawab. Ini yang paling penting. Kamu nak skor SPM. Betul. Nak 100% nak markah, 100% markah. So, main-main bahagian A adalah ingat dan faham. Daripada fakta, ciri, kriteria, dan juga catat alih dan sebagainya. Kamu kena ingat benda ni. Okey, ada 6 soalan contoh. So, bersedia anak-anak, murid-murid? Dah bersedia ke? Oh, sudah, So, cikgu. sudah. Okey, jom kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1. Siapa nak jawab? Syawal. Okey. Syawal boleh? Raja menunjukkan jenis perniagaan. Okey? Milikan tunggal. Nampak stimulus dia? Milikan tunggal. Okey? Milikan tunggal. Berdasarkan Raja 1, nyatakan 3 ciri-ciri perniagaan tersebut. Tadi cikgu dah nyatalah tadi. Apa itu milikan tunggal? Kamu boleh... Yang pertama, milikan oleh individu. Okey. Yang kedua, modal dikeluarkan oleh individu. Yang ketiga, untung dan rugi ditanggung sendiri. Wah, 3 markah dapat dah cikgu. Ini memang 3 markah. Ini soalan jenis,
kita panggil supply. Okey, kita soalan jenis supply. Maksudnya jawapan tidak diberikan, murid perlu memberikan jawapan. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Jadual 10 menunjukkan ciri-ciri milikan perniagaan dalam keusahawanan. Okey. Soalan dia. Tuliskan ciri-ciri milikan perniagaan itu dalam jadual 10 mengikut jenis milikan perniagaan dalam yang betul dalam ruang jawapan. Ini adalah soalan berbentuk kriteria. Okey, kita nak bagi siapa jawab, cikgu? Okey, siapa jawab? Iskandar boleh? Iskandar, silakan dengan jawapan awak. Tadi, jawapan dia dah bagi tadi. Ni. Ini jawapan diberikan. Kamu hanya perlu pilih sahaja. Alamak, terampak pula. Bagi milikan tunggal. Yang tunggal dimiliki oleh seorang individu. Okey, betul. Untung rugi perniagaan ditanggung oleh individu. Perkongsian dimiliki lebih daripada seorang individu. Cikgu bantu ya. Dan juga memiliki keupayaan modal yang lebih besar. Sebab ramai kan kita kongsi. So, soalan seterusnya. Okey. Ini soalan jenis kita hanya memilih perwakilan masuk dalam ruang jawapan. Okey, ini adalah jawapan. Perwakilan dia adalah A, B, C, D. Okey. So, kamu jawapan diberikan. Hazmi, boleh tak? Boleh tak kamu pilih? Padankan dan tuliskan Boleh. definasi. Tadi mula-mula cikgu dah terangkan. Apa itu definasi usahawan? Definasi usahawan apa? Yang tu B, individu yang mengambil risiko perniagaan yang Okey, B, betul. Okey. Keusahawanan? dan yang C dia. Yes. Betul. Peniaga? Yang tu A. Bawah Ya, bagus. Okey, seterusnya D. Seterusnya? D. Yes. Oh, dapat terus sempat makan, cikgu. Dapat terus sempat markah. So, kalau jawab macam ni, insya-Allah Berjaya. berjaya. Seterusnya, soalan ini. Soalan jadi benar, palsu, betul, salah. Okey. Okey, dalam bahagian A dia ada benar, palsu. Betul, salah. Okey, soalan 4. Tuliskan benar pada penyataan, tujuan rancangan perniagaan dan palsu pada yang tidak berkaitan. Sekarang ni dia bagi kat kita ialah rancangan perniagaan. So, bila rancangan perniagaan, kamu jangan confuse keliru dengan projek keusahawanan. Okey. Kalaulah rancangan perniagaan ini pelaburan untuk meyakinkan pelaburan untuk pihak bank. Okey. So itu adalah benar. Tadi kan ada 4 kan tujuan rancangan perniagaan kan. So Allahu Akbar. Okey. Okey. Jadi jawapannya benar. Benar. Cikgu. Okey, merancang pemasaran betul ke tak? Merancang pemasaran. Syawal. Cikgu. Betul? Palsu, cikgu. Merancang Palsu. pemasaran palsu. Okey, Palsu, betul sebab dia dekat projek keusahawanan. Okey, merancang sumber perniagaan. Betul salah, Hazmi? Palsu ke benar? Palsu ya. Okey. Palsu. Betul ke? Sumber perniagaan mestilah dekat rancangan perniagaan. Okey, merancang pentadbiran. Merancang pentadbiran ini dekat projek keusahawanan. Okey, dan juga menilai mengkaji prestasi perniagaan ini dekat rancangan perniagaan. Okey, dia ada 4 je kat sini. Okey. Seterusnya kita pergi soalan betul salah. Okey. Soalan betul salah ni, justifikasi kos ada 4. Iskandar, cepat. Kos pengeluaran, kos pentadbiran tu betul salah? Kos pengeluaran betul ke? Betul. Betul. Kos pentadbiran? Salah. Salah. Mana ada kos pentadbiran? Tadi cikgu ada terangkan 4 kos sahaja. Kos sampingan? Betul. Kos bahan? Betul. Dan kos keuangan? Salah. Salah. Wah. Nampak 5 dah. markah, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang terakhir dalam bahagian A, iaitu ini soalan jenis urutan. Semua format soalan cikgu dah terangkan. Okey. Okey, urutan. Okey, yang ini urutan. Okey,
Dengan susun proses tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D, E. Dengan proses 1 telah diberikan. Maksudnya F telah diberikan. Okey, F pengeluaran produk, perabot dari stor simpanan. Okey, bila kita keluar stor simpanan, kita kena ingat, kita kena Periksa. Lepas periksa dia, Lepas periksa, kita mungkin pindahkan perabot untuk dipamerkan, cikgu. lepas pamer, Lepas pamer, kita tunggu pelanggan datang. lepas pelanggan datang, Lepas tu kita bagi pelanggan tu beli produk kita dan pelanggan akan buat bayaran, cikgu. lepas tu kita Kita hantarkan produk tu kepada mereka. So kita selesai bahagian A. Seterusnya kita pergi kepada bahagian B. Sebelum tu cikgu boleh kita rehat dulu. Okey, kita rehat sebentar. Untuk anda Pergi jangan kepada ke bahagian mana-mana. B selepas ini. Okey. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini untuk slot sukses SPM 2021, kita dalam mata pelajaran pembuatan perabot dan saya bersama-sama dengan Cikgu Nursaliza binti Syahari, guru kita pada hari ini. Dan Cikgu, tadi kita dah jawab soalan bahagian A dan mungkin kita nak teruskan dengan teknik menjawab soalan bahagian B pula, Cikgu. Silakan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua, bahagian B 4 soalan, 40 markah, 1 soalan 10 markah, di mana pecahan dia ada anak-anak dia, sub-sub dia sama ada 2 markah, 4 markah, 6 markah dan sebagainya, sehingga total jumlahnya 10 markah. Di mana soalan ni anak-anak murid tolonglah jangan tinggalkan, sangat-sangat rugi kalau kita tinggalkan soalan bahagian B. Okey, sebab soalan bahagian B kamu boleh dapat. Hari ini cikgu soalan yang kita akan bincangkan biasanya dia akan keluar dalam soalan SPM sebab dia satu-satunya yang ada kos pengiraan, ada soalan jenis pengiraan. Okey, cikgu akan terangkan 3 jenis pengiraan yang dia boleh tanya kamu. Okey, di pengiraan yang pertama. Okey, jadual menunjukkan kos bagi 1 unit rak pameran. Okey, saya harap Syawal sudah bersedia untuk menjawab. Ada kalkulator bersama? Okey, Syawal sudah bersedia. Kamu boleh bawa masuk kalkulator dalam SPM. Okey, Syawal. Kos bahan. Tadi cikgu dah cakap, kos bahan adalah jumlah keseluruhan bahan. Okey. Kos bahan. Berapa kos bahan Syawal kalau kat sini? Campur sahaja. Kos upah, kos pengeluaran bagi seunit projek sekiranya kos sampingan RM5 dan harga jualan keuntungan dikehendaki ialah 100%. Mari kita tengok jawapan yang pertama, Syawal. Kos bahannya, cikgu. Jawapan contoh. Syawal? Jumlah harga 2 tambah 10 tambah 5 tambah 16 dan tambah 1 tambah 6 tambah 1 sama dengan RM41. Okey. Kat sini, di sini 1, di sini 1. So, nampak? Mudah je nak dapat. Betul. Kamu jangan tulis 41. Nanti kamu hilang 1. So, dia kena tunjuk jalan kira. Okey? Jalan kira. Okey. Kos seterusnya, iaitu kos upah. Kos upah formula dia ialah masa dengan kadar upah. So, berapa? 4 jam darab dengan RM7 sama dengan RM28. Seterusnya, kos pengeluaran. Jika kos sampingan ialah RM5, dia dah berikan kos sampingan dekat kita. Ini dia beri kos sampingan ya. Berapa? Kita just formula dia apa? Tambahkan saja. KP sama dengan KB 41 campur KU campur KS. Ingat formula ni. Tolong ingat formula ni. Kamu boleh main-main formula ni. Kalau dia minta KS, kamu bawalah KP tolak KB, tolak KU. Okey? So, apa jawapan dia? RM41 tambah RM28 tambah RM5 sama dengan RM74. Yes, dan juga harga jualan 100% bermakna
2 kali ganda daripada kos pengeluaran iaitu RM148. Kita pergi kepada soalan 2 iaitu Hidayat. Okey, bersiap sedia. Hidayat, siapa yang boleh jawab? Iskandar boleh? Iskandar untuk soalan yang kedua. Iskandar. Di sini dia minta kos upah dulu. Lepas tu dia minta kos bahan seunit. Dia bagi harga seunit. Tolong ingat harga seunit. So kamu jangan sekali-sekali campurkan sekali. Okey? So yang ini kos bahan seunit rak pameran, kos sampingan sekiranya dia bagi kos pengeluaran, dia tak bagi kos sampingan. Ingat ya? Dan jumlah keuntungan dia bagi, dia nak harga jualan. Kamu kena ingat formula saya. Seterusnya kita pergi kepada contoh jawapan Iskandar yang nak jawab. Mari kita tengok jawapan dia. Okey, silakan. Yang pertama Iskandar, berapa jawapan dia? Bagi jumlah je kat saya. Berapa Iskandar? Untuk soalan yang pertama, berapakah nilai kos upah Iskandar? Kos upah? RM37 samaan dengan RM21. Okey. Betul. Kos seterusnya, kos bahan dia? Ini Kos satu bahan markah, dia. sini satu. Kos bahan? Kos bahan? Kamu kena darab. Darab dengan 4. 50% darab dengan 4. Okey, dapat RM41. Kos sampingan, dia bagi kat kita kos pengeluaran. Kita kena tolaklah kos upah, tolak kos bahan. Okey, sebab dia bagi kat kita kos pengeluaran. Okey, maka kita mainlah tadi formula kita tadi. Kan saya dah cakap KB sama dengan KP kos pengeluaran, tolaklah KU dengan KB. Alright. So dapat RM8 dan keuntungan dia dah bagi kat kita harga jualan, maka harga jualan tersebut tolaklah kos pengeluaran, dapatlah keuntungan RM70. RM70. Itu corak yang kedua. Corak yang ketiga. Dia ada 3 corak soalan. Yang ini dia bagi kos seunit, dia bagi kos sampingan. Kos sampingan. Okey, kos sampingan dia ada kat dalam ni. Dalam jadual. Kalau kamu tersilap kira, kamu akan hilang markah pada soalan yang lain. Berhati-hati soalan ini. Okey, soalan ini perlu berhati-hati. Kadang murid-murid dia terus sahaja buat jumlah kat sini. Hilang markah dia. Dia akan menyebabkan soalan-soalan lain ni dia hilang markah. Okey, berhati-hati soalan ni ya. Okey. Kos bahan menyiapkan seunit rak pameran. Okey, seunit rak pameran. Okey. Hazmi boleh jawab ke? Boleh Kita? tu, boleh. Berapa? Kos bahan 40? Kos bahan 41. 41 sebab kita jumlahkan sahaja. Kita pilih daripada ni. Kita pilih daripada sini. Kita pilih kat sini. So bil air dan bil elektrik tak boleh campur sekali sebab dia adalah kos sampingan. Okey. So kamu kena buatlah pilihan. Okey. So kos sampingan bil air campur bil elektrik. Okey. So RM5 dan kos upah macam biasa. Kadar upah darablah dengan masa. Dapat RM28 dan kos pengeluaran macam biasalah. Kos bahan campur kos upah. Campur kos sampingan dapatlah kos pengeluaran dan kamu darabkanlah dengan 10 sebab dia nak 10. Sebab itulah dia markah dia tinggi. 1, 2, 3. Dia dapat 4 kat sini. 4 markah. Okey. Seterusnya soalan yang terakhir. Kat sini soalan bahagian bahagian B. Cadangkan 2 jenis perniagaan berdasarkan papan tanda tersebut. Awak nampak ni Fahmi Jati. Fahmi Jati ni seorang. Yang ini family. Family. Maksudnya ramai. Kalau cerita piramidi kan,
Kadang-kadang, jarang-jarang. Ramai orang kahwin satu. Kan? Okey, ramai orang kahwin satu. Jarang-jarang. Okey, jarang-jarang. Okey, ni family. Okey. Cadangkan 2 jenis perniagaan berdasarkan ni. Okey. Mestilah milikan tunggal. Nampak gambar tu kena bantu kamu. Tengok gambar tu. Family mestilah perkongsian. Family takkanlah seorang kan. Family mesti lebih daripada 2. Okey. Seterusnya. Berikan ciri perbezaan. Tadi. Siapa tadi? Syawal dengan Hazmi dah jawab kan? Betul tak? Dekat soalan yang tadi kan? Dah jawab kan? Betul. Yang ni ambil balik je. Andai kata dia masuk dekat bahagian A, ambil balik untuk bantu kamu dekat bahagian B. Huraikan balik supaya kamu dapat 6 markah. Dan soalan yang terakhir, milikan tunggal. Okey, kalau kamu diberi RM500,000, kamu nak pilih perniagaan sendiri atau perniagaan perkongsian? Okey. Apa? Mungkin boleh tanya. Siapa boleh jawab? Iskandar ke angkat tangan cepat. Cepat-cepat angkat tangan. Anda kata diberikan RM500,000 cikgu, adakah anda memilih milikan tunggal ataupun perkongsian? Okey. Silakan. Syawal. Hazmi. Saya cikgu. Okey. Saya pilih milikan tunggal. Milikan tunggal kenapa? Sebab nak buat bisnes sendiri. Maksudnya dia nak untung dapat kat dia seorang. Dia tak nak share. berkongsi. Dia tak nak berkongsi. Okey? Okey. So, semuanya dia nak buat sendiri. Dia tak nak orang kacau. Kan? So, dia dapatlah keuntungan sendiri. Okey? So, baik, cikgu. Ya. Okey, dan mungkin cikgu boleh membuat rumusan, cikgu. Untuk okey, kita punya seterusnya pembelajaran pada hari ini. Kita akan seterusnya kita pergi kepada rumusan. Okey? Rumusan persediaan SPM 2021 yang kamu akan ambil pada Mac 2022. Okey? So, rumusan saya nak pentingkan kat sini. Pastikan kerja khusus kamu mendapat 55% markah. Maksudnya, kamu dah ada dalam tangan 55%. So, siapkan kerja khusus kamu yang kamu kena buat. Iaitu kamu ada satu sahaja lagi yang perlu disiapkan dalam tingkatan 5. Pastikan kamu dapat 55%, maka kamu sasarkan dalam kertas ujian SPM yang kamu akan jawab pada Mac nanti. Sasarkanlah sekurang-kurangnya 30%. 30 campur 55 dah dapat 85. Kamu dah dapat A bulat. Ya, cemerlang cikgu. Cemerlang. So, itu sahajalah penyampaian saya pada hari ini. Okey. Saya harap kamu pegang saya punya formula ini. Itu yang terpenting, dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah pun mendapat sedikit orang kata intipati daripada pelajaran kita pada hari ini, cikgu. InsyaAllah kita doakan adik-adik kita yang mana bakal menduduki peperiksaan SPM pada Mac 2021 nanti cemerlang semuanya, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Suliza sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik di Google Meet juga yang berada di rumah. Kita jumpa lagi untuk slot akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.